Aduh. Woi, jet lag lah, tak boleh tidur malam tadi. Baru sampai Tokyo ni daripada Antartika itu. Tak boleh tidur, perubahan waktu. Kena rekod video ke ni? Hari ni kita nak cerita pasal apa? Kita kat mana? Kat Jepun Kita cerita pasal kita Jepun boleh tak? Jepun ni dulu dia memang terror buat kereta lah. Dulu dia memang terror. Sekarang pun terror juga. Tapi masa tahun 80-an, 90-an, awal 2000, ini adalah zaman keemasan. Zaman kegemilangan dia. Inilah kereta-kereta Skyline, Supra, Evo, Subaru semua keluar time-time ni. Sebab apa? Sebab masa ni lah jurutera dia orang ni nak menunjukkan kehebatan masing-masing. Nissan, Toyota, Mitsubishi, semua nak tunjukkan yang dia orang ni, dia memang boleh buat kereta yang bagus. Dia boleh buat kereta horsepower yang tinggi. Dia boleh maklukan tu player-player daripada Europe yang jual sport car yang mahal-mahal, Italy semua tu. Kita buat yang murah punya tapi laju. Hari ni kami nak pilih 10 kereta Jepun yang paling legend tahun 90-an. Number 1. Kereta apa ni? Ni. Yang pertama dia Mazda MX-5 Miata. Kenapa kereta ni? Sebab kereta ni dibuat oleh Mazda. Mazda sebuah manufacturer yang kecil lah kalau dibandingkan Toyota, Honda dengan Nissan kat Jepun kan. Kedua, dia lahir ketika tak ada kereta dengan idea enjin kat depan, rear wheel drive, two-seater, kecil, compact kan. Idea kereta macam ni biasanya dibuat oleh bela-bela Europe macam Lotus, kereta-kereta macam tu kan, bela-bela barat yang buat. Tapi tiba-tiba Jepun yang tak pernah buat kereta macam ni, dia lahir kereta-kereta macam ni. Dan enjin dia kecil je, 1.6 liter, 120 horsepower. Tapi ini adalah kereta yang antara yang ramai orang puji, handling dia sedap dan dia enjoy juga. Sekarang pun selepas berapa generasi yang MX-5 first model tahun 89 ni, 2020 dia keluar balik. Dia terus saja keluar. Dan Mazda masih buat. Tapi yang baru ni mahal lah, 260 260,000 lebih. Number 2. Yang nombor 2 ni. Nombor 2 apa? Nombor 2 Toyota kita bagi. Toyota MRS. Ni mesti ada yang komplain nanti. Alah MRS, kereta arbok lah. Ni kereta playboy, bukan ni kereta jantan macam MR2. Okey, sebab apa kami pilih kereta ni berbanding MR2? MR2 tu sebab semua orang dah tahu lah. Dah memang orang dah tahu MR2 kereta yang mid engine yang paling best. Cumanya MRS ni MR2 generasi yang terakhir, mana selepas dia ni tak ada. Dia macam Honda, kalau Integra DC5 kan. Jadi banyak orang pilih DC5 the best car untuk VTEC. Tapi ini MRS. MRS ni idea dia adalah unik. Sebab dia macam MX-5, cuma MX-5 enjin depan. Yang MRS ni enjin dia mid, enjin belakang tengah. Dia rear wheel drive, two-seater. Lepas tu dia roadster. 3 generasi, SW10, SW20 dan yang S ni SW30. Dan yang ni 1999 sampai 2007. Inilah pengakhiran era kehebatan Japanese zaman itu. Number 3. Nombor 3 ni saya personally, saya tak suka sangat kereta ni. Saya tak suka sebab dia punya reka bentuk dia. Pada saya, dia tidak menggambarkan Japanese era tu. Dia lebih, macam ni nak cakap, dia macam Europe sikit lah dia punya reka bentuk. Tapi nama dia legend. Feledy. Feledy mana? Yang ni. 300ZX. 300ZX. 3 liter turbo. Ni 90s punya kereta. Dan kalau siapa yang nak main kereta 90s Japan sekarang, kalau nak beli kereta ni dekat pasaran terpakai, ni antara kereta yang memang kita boleh beli. Harga dia tak terlalu mahal dan taklah murah sangat. Tapi spare part banyak, kereta boleh harap, laju. Ni boleh beli ni kereta ni. Number 4. Yang ini nombor 4. Nombor 4 ni Skyline. Skyline ni wajib lah kena ada dalam list kan. Tapi cuma Skyline ni dia ada banyak variant, dia ada banyak model. Dan yang paling kena pilih dah tentulah GTR. GTR ni yang kami pilih ni 34. Tapi sebenarnya GTR ni ada 32, 33, 34. Enjin yang sama, RB26 DPT. 4-wheel drive, turbo. 280 horsepower, 300 horsepower. Ini adalah benchmark kereta sports Jepun pada zaman tu lah. Bayangkan untuk dapat 300 horsepower tu level-level Ferrari, Lamborghini je lah dulu. Tapi ini tahun 90-an, zaman R32 Godzilla pun dah dapat angka-angka tu. Sampailah dia bangunkan ke R34. R34 kalau kita tengok harga dia sekarang,
memang meninggal lah kalau nak beli. Kalau original, full original, di spec ke, no spec ke, semua dah atas 200,000. Tahukah anda, R34 GTR harga dia lebih mahal daripada R35 terpakai. Number 5. Pilihan nombor 5. Okay, pilihan nombor 5 ni Toyota Celica. Kita tahu Celica ni dia punya nama tu memang legend lah daripada dulu, daripada zaman Celica berbentuk Mustang sekalipun. Tapi yang kami nak pilih ni GT4. Ini adalah siapa yang ikut rally zaman ni, Celica GT4 ni memang legend lah. Dia kereta yang kecil, kereta yang 4 wheel drive, 4 wheel active steering, kereta apa lagi, power, laju, dan antara Toyota yang boleh diharap. Dan pada market hari ni harga dia agak okey berbanding, yalah kalau kita nak cerita pasal AE86 ke apa semua kan, baik beli kereta ni lah. Number 6. Kita sekarang berada di list yang ke-6. Okay, yang ke-6 ni dia wajib adalah dalam list. Kalau tak ada ni kategori berdosa lah kalau tak letak di dalam senarai. Ini adalah Subaru Impreza WRX. Impreza ni, nama Impreza ni memang dipakai pada tahun 91 sampai sekarang lah sebenarnya. Cumanya yang untuk model GC ni, chassis GC daripada 91 sampai 99. Macam ni nak faham dia? Okey, kita ambil Evo lah, Evo 1 sampai Evo 6. Inilah pesaing dia, body GC. Cuma Evo 1, 2, 3 chassis lain, 4, 5, 6 chassis lain. Tapi untuk WRX 1 sampai 6 dia menggunakan chassis yang hampir sama. Ini adalah WRX yang paling legend. Ini kereta rally WRX, iaitu bermaksud World Rally Experimental. Kereta ni memang dia buat homologate untuk rally. Dan kereta ni kat Jepun je dia jual sebenarnya. Macam Evo 1 sampai 6. Dia tak jual kat negara lain. Dia cuma ada ride and drive. Kereta WRX ni dengan enjin yang sama, EJ20, dia develop daripada 200 lebih horsepower sampai 300 horsepower. Ini memang kereta yang legend, boxer, 4 wheel drive. Siapa tak kenal kereta ni, tak pandai pasal kereta lah. Number 7. 7 ni kembar si WRX tadi, iaitu Evo. Evo ni ada banyak lah, 1 sampai 10. Kita nak tengok yang mana yang paling legend. Yang paling legend dah tentulah 90s. 1 sampai 6. Evo 1 sampai 6 kalau kita nak cerita daripada dia naik 10 horsepower sampai 280 horsepower pada Evo 6, last Evo 6.5 Tommy Mäkinen. Kenapa kereta ni legend? Sebab kereta ni asasnya ialah sebuah sedan. Maksudnya kereta, bayangkan sebuah sedan macam Honda Civic, Toyota Vios, Honda City. Base kereta macam ni tapi di-develop jadi kereta yang sangat laju, sangat champion. Maknanya kereta-kereta Evo ni 1 sampai 6 memang dia buat khas untuk Japan. JDM, Japan Domestic Model sahaja. Dia ada ride and drive saja. Jadi 1 sampai 6 ni memang homologate untuk rally kat Japan. Kereta-kereta macam ni kalau kita nak beli sekarang, kalau yang convert murah lah, tapi kalau nak beli yang original, cubalah tanya harga berapa Mäkinen 6.5. Cubalah tanya berapa harga 6 original. Mahal tuan-tuan. Kereta-kereta macam ni dah jadi collector's item, terlalu mahal. Dan inilah kereta legend. Number 8. Nombor 8 ni, nombor 8 ni saya rasa semua orang kenal. Honda NSX NA1 NA2. Ini first model NSX tahun 90-an. Bukan NSX yang sekarang lah. Ini adalah percubaan Japan, bukan percubaan Honda saja, percubaan teknologi pengeluar daripada Japan yang paling berani masa zaman tu. Full aluminium chassis. Enjin 3 liter dengan 3.2 liter. Ini kereta yang diilhamkan oleh Captain Senna. Idea-idea macam kereta sports lepeh-lepeh macam ni sebenarnya eksklusif untuk Itali. Tapi kenapa Honda berani buat kereta macam ni? Sebab apa? Masa tu dia banyak duit, dia banyak teknologi dan dia nak tunjuk kepada dunia bahawa ya, selain pada Ferrari, korang boleh beli juga Ferrari daripada timur ni, NSX. Dan kereta ni kalau kita tengok sekarang pun, kereta ni antara yang paling cantik pernah manusia bina dalam industri otomotif. Number 9. Yang ke-9. Ke-9 kita balik kepada Mazda. Kereta apa ni? RX-7. Ini kereta yang sangat-sangat unik masa dikeluarkan. Dia bukan idea baru. Enjin rotary 13 BREW ni bukan enjin baru pun. Bukan teknologi baru pun. Teknologi rotary wankel ni dah lama. Dia develop daripada zaman FC, zaman Capella lagi. Tapi yang kita nak cakap pasal reka bentuk dia. Reka bentuk dia sangat-sangat unik.
Even kalau kita letak semualah ni, kita letak Supra, Skyline, MR2, MRS, semualah, Demak ke apa semua ke, Chevy ke kan, RX-7 F ini ni paling outstanding. Sebab reka bentuk dia sangat-sangat lain. Dia macam Dodge Viper pun ada kan. Jadi jurutera Mazda masa zaman ni, dia tak tahulah dia orang ni mimpi ke dapat tak tahulah macam mana dia boleh berfikir untuk cipta kereta-kereta macam ni. Rotary rear wheel drive 2+2. Number 10. Kereta terakhir yang kami pilih, the legend untuk 90s. Siapa tak kenal ni kalau warna orange macam ni, Toyota Supra JZA 80. Kena sebut dia punya kod JZA 80 sebab Supra ni dulu, nama Supra tu sendiri sebenarnya duduk dalam Celica. Dia Celica Supra, lepas tu Celica berpecah jadi Celica, Supra pun Supra. Dia ni model terakhir lah boleh dikatakan. Tapi Supra yang baru tu bukan terakhir ke? Bukan, sebab tu BMW buat lain. Yang ni Supra yang betul-betul Japan buat. Apa yang unik tentang Supra ni? Pertama, enjin dia lah 2JZ 3 liter turbo. Jadi Supra ni memang selalu dikaitkan dengan biasanya R34 lah, Skyline kan. Jadi enjin depan, tairi belakang atau 4 drive. Bezanya Supra dia banyak pilihan. Kalau R34 dia memang 6 speed all wheel drive ataupun C. Kalau Supra dia ada version auto. Jadi Supra dia bukan macam Skyline yang khusus JDM. Supra ni tetap dia export. Dia ada UK spec, dekat US pun ada Supra. Jadi kita boleh jumpa Supra yang left hand drive. Skyline takkan jumpa lah kan. Ini adalah model yang saya rasa selepas Fast and Furious, selepas Vin Diesel dengan siapa seorang lagi tu? Paul Walker kan. Selepas filem tu, kereta ni lah jadi gila sangat harga dia. Selepas tu. Sebelum tu, saya ingat 5-6 tahun lepas, harga dia boleh dapat sekitar puluh-puluh ribu. Sekarang, wah, kalau ada orang nak jual, minta ampun lah harga dia. 200 pun ada, 200 lebih pun ada. Dah sampai kat penghujung kan? Mesti ada yang marah. Kenapa tak masuk Silvia, EK9, Integra, Pasa, GTI R, Swiss Sport? Sebenarnya ada banyak kereta Jepun yang 90s ni ada banyak. Cuma yang kami pilih ni antara yang kami rasa the best 10 dalam era dia pernah dikeluarkan. Dan nampak tak button subscribe? Tolonglah tekan dulu. Loceng tu tolonglah tekan kan. Barulah ada idea kita orang nak buat video lain kan. Okey, sampai jumpa lagi. Lepas ni kita nak buat video apa? Kalau ada idea ke ada apa, tolong komen kat bawah bagi ada apa. Nanti saya fikirkan nak buat macam mana.